Hello, okey. Untuk hari ini dan kelas hari ini, kamu cuma ada satu misi iaitu menyelesaikan masalah melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, biarpun satu je misi kamu tapi agak panjang dan terbahagi kepada dua bahagian. Okey. So bahagian pertama dulu, kamu kena tahu macam mana nak cari nilai titik minimum dan nilai titik maksimum. Secondly, dari situ apa yang kamu boleh tahu. Alright, so first thing first, kamu kena tahu dulu, okay, titik pusingan. Okay, saya rasa saya belum lagi jelaskan apa itu titik pusingan. Okay, titik pusingan ialah di mana pusat lengkungan bagi sesuatu fungsi ataupun persamaan. Sebagai contoh, kalau saya ada fungsi fx macam ni, okey, di manakah titik pusingan? Titik pusingan adalah di bahagian di mana dia mula berpusing. Macam ni kan, dia naik. Sini terus turun. Turun. Sini naik. Lepas tu sini naik. Nanti ada lagi pusing. Situlah dia punya titik pusingan. So inilah titik pusingan. Okey. Dan kalau kamu nampak graf ini, dia ada naik. Okey, ini naik. Dan ini turun kan. Dan atas ini, tempat dia pusing ini dinamakan sebagai titik maksimum. Okey. So, bahagian atas ini sebab dia puncak kan. So ini ialah titik maksimum. So sini lawan dia paling rendah titik tu ialah titik minimum. So ini kamu kena ingat dulu. Okey. Yang kedua, macam mana saya nak tahu titik pusingan ini? Kan kalau kita ada graf, buat graf macam ni kan, contoh ni tadi. Okey, ini fx tadi kan. Ini ialah paksi x, ini ialah paksi y. Kalau kita graf tadi, okey, kita nak tahu titik-titik ini, apakah nilai x dia? Apa sini? Apa nilai sini? Okey. Kamu boleh tahu dan kamu kena ingat di bahagian titik-titik pusingan ini, dy dx sama dengan sifar. Ini kamu wajib ingat. Okey. dy dx sama dengan sifar. Itu yang kamu kena ingat. Di titik pusingan dy dx sama dengan sifar, dan seterusnya nak tentukan siapa titik maksimum, siapa titik minimum, kamu guna ini d2y dx squared. Apa maksud dia? Pembezaan peringkat kedua kan. Kalau pembezaan peringkat kedua melebihi sifar, maka ianya adalah titik maksimum. Kalau kamu bezakan dia kali kedua, d2y dx square less than 0, ianya adalah titik, salah ni, terbalik saya. Ini titik minimum ni. Dia terbalik titik ini minimum, ini maksimum. Apa? Sebenarnya maksimum. Okey. Alright. Okey, saya dah betul. Alright. Ingatlah, dua benda kamu kena ingat. First, kamu nak tahu dia ni titik pusingan laut dia, dy dx sama sifar. Lepas tu, kamu nak tahu dia minimum ke, maksimum ke, bezakan dia kali kedua. Kalau dia lebih daripada sifar, dia titik minimum. Kalau dia kurang sifar, dia titik maksimum. Okey? So, kita tengok contoh satu ni, supaya kamu tahu apa yang sebenarnya berlaku.
Contoh 1. Diberi Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Cari titik-titik pusingan dan tentukan sama ada titik pusingan tersebut titik maksimum atau minimum. So, langkah pertama tadi kamu kena tahu titik pusingan dia di mana. Di mana titik pusingan dia. Okay, so nak tahu kamu kena bezakan dia. Saya dapat ini 12X kuasa 2 tolak 10X tambah 2. Dan tadi dikata pada titik pusingan dy dx sama dengan sifar. Jadi pada dy dx sama dengan sifar. Okey, 12x kuasa 2 tolak 10x tambah 2 sama dengan sifar lah maksudnya kan. So, kamu boleh guna kalkulator mod. Kamu dapat x sama dengan 1/2 ataupun x sama dengan 1/3. Guna kalkulator dia pun dah tahu. Okey, settle dah ni. Sekarang kita nak tahu di sini ataupun di x sama dengan 1/3 yang dia ada titik maksimum dan titik minimum. Kita check. Nak check, kita kena bezakan kali kedua. So, d/y dx square sama dengan ini ialah 24x tolak 10. Alright. So, sekarang apa yang kita boleh buat ialah masukkan ganti nilai x ini ke dalam pembezaan yang kali kedua ni. Kita check. Okey, untuk x sama dengan 1/2, 24 darab 1/2 tolak 10 sama dengan berapa ni? 12 tolak 10 sama dengan 2. 2 ni lebih daripada sifar lah kan. Jadi dari situ kita tahu dia adalah titik minimum. Okay, let's try for x sama 1/3. X sama dengan 1/3. So, 24 darab 1/3 tolak 10 sama dengan 8 tolak 10 negatif 2. So, ini less than 0 kan? So, maksud titik maksimum. Boleh faham? Okey. Saya harap kamu faham yang ini. Dan kadang-kadang persamaan dia lagi simple. Let's say kita ada y sama dengan x kuasa 3. Okey, tentukan sama ada nilai maksimum ataupun nilai minimum kalau dia punya dy dx square. Okey, kita nak tentukan dia nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai max atau min. So, apa yang kamu boleh buat? Bezakan je x kuasa 2, lepas tu dy d2y dx square sama dengan ini 3x kuasa 2 kan. Lepas tu baik, kalau ini tadi tak boleh guna ni semula, kita kena guna ni kuasa 2. Okey, saya padam ni. Ini saya padam. Okey, y sama dengan x kuasa 2. Okey, dy dx sama dengan 2x kan. Dan d2y dx square sama dengan apa? 2. Right away, terus kamu tahu more than 0. So, titik minimum. Okey, ini kalau senang. Kalau complicated tadi macam ni sikit. Alright.
So inilah first part kita, first part misi kita. So untuk pergi kepada part seterusnya, jeng pergi kepada contoh 2 ni ke contoh 3. Okey, contoh 2. Right. Tengok sini, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y tolak 2X tambah 4 sama dengan 0. Cari nilai maksimum L dengan keadaan L sama dengan 4X tambah XY tolak Y kuasa 2. Ini seperti dalam soalan latihan kamu. Okey, kalau kamu cek bahan cakna untuk minggu ni, ini seperti dalam latihan tu. Dan sebenarnya senang je, melibatkan sedikit penggantian sahaja. Okey. So, nak mula, saya guna pen warna hitam. Nak mula macam mana? Kita cari maklumat dulu. Maklumat yang ada ialah Y sama dengan 2X tambah 4 sama dengan 0 kan? Sorry, bukan sama dengan ni. Ini ialah tolak. Tapi apa yang berlaku, yang kamu perlu buat ialah pastikan sebelah sini, sebelah kiri, satu je huruf pemboleh ubah. Yang lain semua sebelah kanan, termasuk nombor-nombor. Jadi, untuk memudahkan kerja kamu, kita pindahkan yang lain dan bagi Y sahaja yang stay. So, sini Y, sini jadi 2X tolak 4. So, inilah persamaan kamu. Okey, dan seterusnya persamaan ini kamu masukkan ke dalam nilai ini. Kan? Sebab Y dah sama dengan tu. So, sekarang L sama dengan 4X tambah X darab 2X tolak 4 tolak 2X tolak 4 kuasa 2. Okey, ini yang terbaru sekarang. So, saya kembangkan 4X tambah 2X kuasa 2 tolak 4X. Ini jadi 2X tolak 4 2X tolak 4. So, ini boleh potong terus kan? Tinggal 2X. Sini jadi 2 darab 2 4X tolak 4X. Ini 2 darab negatif 4 negatif 8. Negatif sini jadi tambah 8X tambah 8X. Ini dengan ini positif 16 tolak 16. Okey, make sure kamu tak tersilap simbol positif negatif ni. Ini yang menakutkan sebenarnya, sebab ini boleh buat kamu tersilap. Okey, so ni kita pemudahkan dia. Saya dapat, kejap, ini tadi sepatutnya 4X square kan? Okey, so sini negatif 2X square tambah 16X tolak 16. Okey, cek dulu. Okey, should be right. So, ini ialah L kamu. Okey. So, sekarang baru tak sampai separuh lagi langkah kerja kamu ni. Seterusnya ialah kamu kena cari DL DX. Okey, bezakan yang pertama kamu dapat berapa ni? Tolak 4X tambah 16. Okey. So, lepas tu apakah nilai X pada titik pusingan? So, pada DL DX sama dengan 0. Nak tahu titik pusingan kan? Tolak 4X tambah 16 sama dengan 0. So, 16 sama dengan 4X. Saya pindahkan ni ke sebelah. Itu yang berlaku. Okay, so X sama dengan 16 bahagi 4. X sama dengan 4. Okay, so ini titik pusingan dah tahu dah. Y. Belum siap lagi.
So nak tahu nilai maksimum ke nilai minimum pada X sama dengan 4 ni. So kena tulis dulu perbezaan kali kedua. Dx square sama dengan negatif 4. Tak perlu pun ni sebenarnya. Kamu dah tahu. Pada perbezaan kali kedua less than 0 maksudnya titik maksimum. Maksudnya okey, ini ialah titik maksimum. Tapi dah siap ke belum ni? Belum. Okey, kita dah tahu ini ialah dia punya hasil pembezaan kali kedua. Dan dari situ kita tahu dia adalah titik maksimum. Jadi apakah nilai maksimum untuk L ni tadi? Belum lagi kan? Apakah nilai maksimum L? So, apa yang kita boleh buat ialah L tadi kan sama dengan ini, negatif 2x square tambah 16x tolak 6. Negatif 2x square tambah 16x tolak 6. Dan di mana titik maksimum tu berlaku? Di X sama dengan 4. Jadi kita masukkan negatif 2, 4 kuasa 2 tambah 16 darab 4 tolak 6. So L sama dengan berapa ni? Semua ni kalau kamu guna kalkulator kamu dapat 16. Jadi inilah nilai maksimum untuk L. Okey? So, kamu cek kamu punya latihan nanti. Lebih kurang je jalan kerja dia. Okey, kamu hantar tu dengan saya supaya saya boleh semak. So, saya rasa itu saja kelas untuk hari ini. Thank you.